Hello semua, selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda yang memilih siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu pada pagi Ahad ini 19 September bersamaan dengan 20 Safar 1443 Hijrah. Hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Edisi hari Ahad ni kan Fatah, edisi yang istimewa. Sebab kita bertiga bersama dengan Cikgu Bong dan Saya lah, Fatah Burhanuddin. Dah lama saya tak jumpa Cikgu Bong. Cikgu Bong dengan Sharon sihat? Sihat. Kalau Sharon ni setiap hari saya jumpa. Mungkin saya pun macam dah. Tapi dia cantik lah. Dia marah. Nak kata bosan tu, nak kata bosan. Baik, apa eksperimen yang kita akan lakukan dalam slot pendidikan sains ni Cikgu Bong? Hari ini kita buat berbagai lah, kita buat warna-warni sikit lah. Okay. Sebab saya tengok rambut Fatah pun campur warna. Itulah dia. Macam sama dengan kubis ni lah Cikgu. Ya. Jangan-jangan dia dye guna kubis ini. Jadi boleh kongsikan Cikgu bahan-bahan yang kita akan gunakan pada pagi ni. Okay, so untuk aktiviti yang pertama, kita buat masih lagi benda yang simple, boleh cari kat rumah. Ini buah lemon. Lemon yang biasa Mak ada guna lemon untuk buat jus lemon. Betul. Kan. Chicken lemon. Chicken lemon ni cuka. Okay, cuka. Dan juga yang simple ni lilin. Dan juga yang ini cotton bud. Cotton bud. Tapi Cikgu kalau contoh tak ada lemon, boleh ke guna macam limau kasturi limau ke limau nipis ke? Boleh. Lemon yang kita tanam sendiri kat belakang rumah tu boleh juga. So, lepas tu kertas yang biasa saja. Kertas putih saja. So, dan juga lighter. Nanti kita nak menyalakan lilin ini. Sebelum kita nak memulakan eksperimen ni, penonton-penonton kat rumah, adik-adik, tolong kalau nak buat eksperimen ni kena ada pengawasan ibu bapa. Betul tu. Ya, jaga-jaga. Dan minta kebenaran dahulu sebelum melakukan sebarang eksperimen. Betul. Kalau tak aktif-aktif, tengok habis pula lemon dekat rumah. Kan? Ya, Mak nak masak lemon chicken tu tak ada lemon. Betul. Baik, apa yang kita kena buat dulu ni, Cikgu? So yang ini, saya sudah perahkan jus sudahlah. Yang ini sebab untuk menyenangkan kita proses yang seterusnya. Lepas ni, saya akan masukkan cuka lah. Saya akan tuang sebahagian lah. Janganlah kita guna semua, nanti rosak satu botol ni. Letakkan cuka. Sedikit. Dah cukup dah. Seronoklah. Apa yang kita akan buat? Tanya apakah hasilnya? So saya keluarkan So saya label lah. Supaya senang kita nak cam kan. Betul. Ini lemon. Yang ini cuka. Cuka atau sawah. Cuka. Bahasa baku lemon kita hias ini cantik sikit. So apa yang perlu buat ni ialah sekarang saya bagi seorang tu selai kertas. Kertas ni kertas A4 lah mana-mana kertas tu. A4 saya ada. putih saja. Yang ini sebab saya sudah potong jadi dua bahagian. So lepas tu seorang satu. Ni ketempat ini. Kita cuba Fatah cuba guna dengan cuka. Sharon cuba dengan jus lemon. You basahkan sikit hujung kapas ini. Lepas tu tulis apa-apa yang kamu suka pada kertas yang saya bagi tadi tu. Saya dah letak cuka kawan-kawan. Letakkan cuka sedikit. Lepas tu tulislah. Tulis. Apa adik-adik nak tulis? Nak lukis bunga boleh? Lukis boleh. Tulis pun boleh. Saya pun cuba sebahagian. Saya cuba half-half lah. Sebahagian lemon. Saya apa-apa sajalah, nak lukis bunga ke, nak tulis Hari Malaysia ke, boleh juga. Apa kamu lukis ni? Apakah yang saya... Apa yang anda lukiskan, Fatah? Sejarah Malaysia. Kalau yang dah tulis, sepatutnya biasanya kita biar dia kering, di bawah kipas ke sebagainya. Tapi kita buat di sini, kita guna hair dryer lah. Cikgu, kalau pakai iron boleh ke Cikgu? Kalau pakai
air itu tak. Tak boleh lah tidak. Okey. Jadi mesti guna hair dryer ataupun kipas angin lah. Kering secara semula jadi. Okey. So, kita akan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan ini ya. Adik-adik kena ada hair dryer kat rumah. Lembat saja hair dryer mak bapak kat bilik. Dia mesti Fatah selalu buat ni. Hai. Okey, jadi saya sekarang di tengah hair dryer saya punya ni. Bila dah kering memang tak nampak. Aha, Kalau betul. yang masih basah, okey cuba Fatah tunjuk. Yang masih basah tu dia masih ada kesan tulisan itu. Saya Tak masih boleh basah. tunjuk ini rahsia Cikgu. ni. Rahsia. Jadi kita kena ni. Keringkan dia sampai dia betul kering. Jadi kita kena keringkan dahulu seketika. Ni dah kering. Saya rasa dah kering kan cikgu? Dah kering tak nampak kan? So sekarang kita Rasanya saya dah kering dah kawan-kawan. Kalau untuk nak baca rahsia ini kita kena menggunakan bantuan Apakah lilin. rahsia yang sebaliknya saya tulis ni kawan-kawan? Okey. Okey. So, ini kita jangan bakar terus kita gunakan haba lilin tu letak di atas tu. Nanti dia akan tunjuk. Okey, Kita kena letak ada di atas. lilin. Lepas tu You Guna macam haba lah, salai dia. salai kan. Hai, kita. Kita buat barbecue Kita tengok adakah rahsia terbongkar. Sharon boleh dekat lagi. Okay. Yang ini tindakan ini kena berjaga-jagalah. Jangan sampai Adik-adik dekat terbakar. rumah tolong jauhin api. Kena ada pengawasan ibu bapa. Kita pun perlu berhati-hati ni Fatah kan kertas kita juga terbakar. Kan? Ada perlu rapat untuk So, dapatkan haba kalau buat tersebut. aktiviti ini elakkan pakai baju lengan panjang. Risau nanti terbakar. Dah, So, memang jadi, nampak ada sikit-sikit dah. Kita tengah buat Dekat lagi Fatah. Dekat ke? Takut cikgu. Saya takut. Kan takut hangus pula. Tak hangus. Dekat lagi. Jadi sementara kita menunggu ni, kita nak berehat dah dulu kan, Sharon? Kita dah tengok hasil dia semuanya selepas ini dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami bertiga dalam slot pendidikan sains Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Tadi semasa rehat kami dah melakukan proses yang seterusnya untuk melihat apakah hasil yang akan kami dapat daripada projek ini. Jadi boleh tunjukkan hasil masing-masing. Jeng, saya. Jadi saya Love TVS. Yes, SA Love TVS Ini Sejahtera saya Asia. sayang Kamu. Okey, biar saya cuba Saya pula. penonton semua. Saya cuba pula. So, Jadi teknik dia tu anda perlu melakukan secara teliti kerana boleh menyebabkan kebakaran. Betul. Kebakaran kat atas kertas itu sendiri dan belakang dia perlu dalam keadaan rupa yang begini. Baru dia akan menghasilkan permukaan yang ada tulisan tersebut. Dia boleh menimbulkan tulisan di atas permukaan yang telah kita coretkan tadi melalui air jus lemon ataupun air Cuka. ya. Ini tengok saya punya Sejahtera Asia ini. Itu ialah mesej rahsia kita orang ni So sebenarnya apa sebab dia? Ini kerana lemon ataupun cuka ini dia bersifat asid. Asid di dalam itu bila kita dah tulis atas kertas dia akan merosakkan kertas, adalah kita panggil dia tindak balas penkarbonat. So bila itu dia akan terbakar lebih cepat berbanding dengan kertas yang sedia ada ini. Sebab dia punya struktur kertas itu sudah berubah
So ini ialah dia punya kertas ni memang dari bahan organik. So dah kena dengan yang lemon juice ataupun cuka ini, dia akan berlaku tindak balas pengkarbonan. So bila dikena haba, dia akan bakar lebih cepat. Sebab dia sudah jadi karbon ni, maksudnya dia sudah start bakar lebih cepat banding dengan kertas yang tidak kita guna jus lemon ini. Oh, patutlah asid berbahaya, cikgu. Ya, itu asid berbahaya, itu asid mengakis, itu dia lain pula. Dia punya ciri-ciri asid ini. Okey, banyak ciri-ciri rupanya. Ya, sebenarnya selain itu kita juga boleh guna susu. Kalau guna susu, kita tulis boleh juga sebagai mesej rahsia kita. Sebab susu pun bersifat asid. Jadi selain daripada teknik yang kami gunakan seperti ini, anda juga boleh menggunakan teknik setrika. Setrika panas. boleh juga digunakan. Asalkan dia cukup panas. Betul. Okey. So Tutup bila api. tak pakai lagi, padamkan lilin itu. Okey. Tapi kena ingat pengawasan ibu bapa kena ada sebab betul tu. benda ni mudah terbakar sebab ada asid kan. So Dan dia asid perlu ni teknik juga ni Fatah. Saya kira kalau teknik kanak-kanak ni agak sukar untuk melakukannya Guys, setrika memang saja. akan terbakar. Kalau haba dia lebih tinggi lagi cepat kita nampak. Sebab ini kita mungkin api dari lilin ini dia kurang. Haba dia kurang. Kalau kita guna dari yang dapur terus, kan api sebab dia dapur boleh itu luruh. warna biru kan, dia lagi cepat panas. Sekejap saja dah boleh nampak. Sebab kita di sini tak dapat lagi tak ada dah nak dapur. gunakan dapur. Nanti kita ingatkan ni acara memasak nanti. program memasak pula. Okey. Okey. So ini seterusnya Seterusnya cikgu. kita nak buat lagi. Yang ini kita ialah rahsia mesej tu kan. Sekarang pula kita kalau dah tulis surat ke apa ke, macam mana kita nak hilangkan rahsia itu. Menarik. Kalau pakai pensel cikgu kita guna pemadam. Kalau pakai pen kita guna liquid ataupun sebab correction pen. kadang-kadang kita ni fashion sikit kita guna highlighter kan. Betul. Highlighter untuk kita tulis mesej. Lepas itu macam mana kita nak padamkan dia. Sebab pensel boleh guna pemadam, Betul. pen boleh guna yang apa? Liquid. Correction tab itu kan. Apa kita cuba kasih seorang sehelai kertas, biar Fatah dulu tulis mesej kamu tu. Kononnya saya lah nak untuk tulis yang girlfriend apa kan. lagi? Saya tak ada girlfriend. Oh, dah bongkar rahsia pula. Jadi cikgu selain daripada highlighter tu bolehkah kita gunakan macam crayon ke ataupun magic pen? Tak, dia highlighter. Dia mesti Dia highlighter, ada ya? sesuatu paranai dia ada satu unsur di dalam highlighter ini. Nak kesan dia lebih bagus, highlighter warna ini yang fluorescence banding dengan kalau highlighter merah ke biru ke, dia kurang kesan dia. Sekarang kita nak cuba. Tadi kita guna lemon juga kan? Sekarang kita boleh hilangkan mesej ini menggunakan lemon ini. Kita menggunakan lemon untuk menghilangkan. Ya, ini. mungkin Fatah tunjuk dulu sebelum kamu hilangkan mesej kamu ini. Tunjukkan dulu. Saya sebenarnya tarikh hari ini 19 bulan 9. Ini rahsia saya. Saya akan hilangkan. Dia tak boleh tinggal dengan love tu. Mesti ada love. So sekarang Fatah cuba guna lemon ini, dan gosok pada tulisan kamu itu. Sharon pun boleh. Lemon. Ni tulisan saya. Boleh nampak. Kita tengok jadi ke tidak. Jadi saya akan mulakan, celupkan ke dalam lemon dan kita akan goreskan. Kita akan try menghilangkan. Macam hilang sudah. Fatah tunjuk satu-satu. Apa yang hilang biar penonton teka. Apa yang hilang? Teka. Ceteka. Apa yang hilang? S dah hilang. Suara wanita. Ya, suara wanita. Okey, suara wanita dipromot dia sendiri. Mesti tengok pada setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi. So yang ini best kan? Kita tengok lemon ini dia boleh jadikan mesej rahsia tu, tapi dia juga boleh hilangkan mesej rahsia kita ni. Hebat kan lemon ini kan? Sebenarnya banyak kegunaan lemon ni dalam kehidupan seharian kita. Bukan saja Adakah untuk ini makanan. digunakan untuk orang-orang terdahulu masa berperang?
Mungkin juga kan Mungkin. hebat kan memang Aha. orang dulu tu memang mereka sangat cerdik. Dan Betul. kreatif. Dan kreatif. kreatif dalam Ya, kita hilang. perlu tak ada dah bersyukur. cikgu hilang. Ada. Saya dah hilang. oi, dah Dah macam tak ada kita- suara dah. Dah tak Tinggal ada suara wanita wanita saja. lagi. Wanita sahaja. Okey. So maksudnya sebenarnya dalam lemon ini, Aha. dia ada nitric acid, acid nitrit yang mana dia boleh pudarkan, pudarkan unsur, salah satu unsur ialah pyranite dalam pyranite dalam highlighter ini. Sebenarnya warna itu masih ada, cuma Aha. kita tak nampak, sudah dipudarkan oleh lemon ini. Hebat kan? So Hebat lemon mungkin ni, kita cikgu. nak tunjukkan mesej itu sekejap saja, lepas tu kita hilangkan. Ya. Okey, teknik ini bagus juga. Saya sudah hilang ya kawan-kawan. Wah, sudah tinggal love nak hilangkan love Okey. juga kah? Aha. Cintaku Hmm. hanya So, di syurga. Teknik ini kan mana tahu kalau adik-adik Aha. tersalah nak gariskan jawapan ke apa, nota-nota hilang. penting dalam buku nota ataupun terconteng buku teks. Kan kita tak boleh conteng buku teks Betul. kan? Betul. Kita bila kembalikan. So, kita gunakan lemon. Dengan bantuan lemon, kita boleh hilangkan semua coretan menggunakan highlighter ini dan boleh kembalikan buku kepada sekolah. Betul. Wow. Dan juga nak sarankan tipsnya juga jangan terlalu menggunakan air lemon tu dengan banyak. Dia bergantung juga dengan kertas. Kalau ada kertas yang nipis, ada gunakan air lemon tu dengan banyak, dia boleh menyebabkan sedikit ni lah, boleh macam koyak lah, boleh menyebabkan Itu koyak. terlalu basah. Terlalu basah. Terlalu Tak basah. payah kita Bergantung pada kertas tersebut. Saya punya. sebab kalau dekat buku teks tu nak laju sikit tu guna berus terus. Satu kali tu Satu berus kali tu sahaja. hilang. Okey. Okay, saya punya sudah hilang. Magic Abracadabra. Kita boleh buat magic lepas ni. Fatah, magic jalanan. Boleh tu Sharon. Ya, Saya akan menggunakan taktik ini. kalau Fatah nak cepat tu boleh terus cok. Oh, boleh. Nak cuba? Okey. So inilah kehebatan lemon. Nanti lemon ada lagi hebat lagi. Dia boleh tukar warna. Selain daripada lemon ni, selain daripada dia sihat untuk dimakan, dia ada kegunaan untuk kehidupan seharian kita dalam melakukan mini tulisan-tulisan ni. Kan? Ya, sekarang ni mesti minum lebih banyak jus lemon untuk Betul. vitamin C kita ya. Okey. So kita seterusnya kita alih ke watak yang seterusnya. Okey, nak Lepas pergi- ini sebenarnya banyak lagi. Saya ada eksperimen yang akan dikongsikan selepas ni. Abang nampak ada buah kubis di sini. Tapi kita berehat seketika ni. Nak bagi Seketika? perlu seketika. Selepas ni nak minum jus lemon dulu. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Selamat kembali bersama dengan saya Fatah Burhanuddin, Cikgu Bong dan Sharon Kezia dalam slot pendidikan sains. Tadi pada segmen pertama, eksperimen kita mengenai tindak balas Pengkarbonat. pengkarbonat. Saya tak pandai sebut tu, takut Ya, kena marah cikgu carbonization. nanti. Jadi kita buat mesej rahsia dan di mana menghilangkan tulisan highlighter tu menggunakan lemon. Jadi sekarang kita buat apa lagi cikgu? Ya, Untuk masih eksperimen lagi kedua ni. watak dia masih lagi lemon. Lemon dengan cuka masih lagi, Okey, tapi watak boring kan, utama. dia dua orang saja Kan, kan, kita watak nak cari utama. teman dia lagi. Okey. Teman dia lagi. So teman yang ketiga ialah kita guna air sabun. Air sabun. Yang ini dah bancuh siap-siap dah lah. Okay, untuk elakkan nanti Fatah main buah pula. Dan sabun ni cikgu apa-apa sabun pun boleh Apa-apa lah. sabun Sabun mandi pun ke, sabun boleh. pencuci Ya. ke, deterjen, Deterjen semua pun boleh. boleh. Yang untuk semua cuci boleh. pakaian semua boleh. Okey. Shampoo pun boleh. Oh, okey. Ubat gigi pun boleh. Oh, Ah. tapi ubat gigi dia bukan Tak larut air, Tak kan? larut air. Itu ambil masa untuk kamu larut lah. betul. Larutlah, kalau ubat gigi tak larut macam mana kamu gosok gigi tu? Sebab kita tengok dalam tube tu je, Fatah, untuk gosok. Kan, betul Ya. betul. Okey. Okey, dan juga satu ni, okey, warna dia kan mesti ikut
tema warna Fatah ni. Seakan-akan ni kubis. Sama Okay, dengan kubis Fatah hari ni. ungu. Purple. Tapi Ya. cikgu boleh tak guna kobis kat yang lain biasa punya? Contohlah tak, ada kita guna pelajar tak ada kobis di rumah. Kubis merah saja. Oh, Tapi Sebab dia kalau ada ada satu inilah, unsur di dalam ini, okay, yang boleh nanti kita nak campur-campur jadi berwarna-warni. Oh. Bulan 9 ni memang berwarna-warni saja. Betul. So ini kubis ya. Kubis ungu ataupun merah. Ataupun merah. Yang ini lemon dekat sini. Lupa bawa sabun. Dan juga ini ialah Ini saya sudah ambilkan, kopekkan kubis ini dan kisahkan untuk ambil jus dia. Oh. So okey. ini dah buat siap-siap dah. Ni dah siap-siap. jus Kubis dia. dengan Jus jus kubis. lemon hari ni. Ya, kita dengan ada. jus lemon. So rasanya kan, ni kita nak guna. Okey. Ya. So yang ini pun kena tanya Mak kalau nak buat eksperimen ni. Kan Ya. Mak nak masak tak ada Tak ada pula lah, sayur. Jadi adik-adik kat rumah jangan pandai-pandai ambil kubis. Yang ini untuk buat aktiviti ni simple saja. Kita buat ambil satu hiris dah cukup lah. Tak perlu ambil Tak banyak, payahlah ambil sampai satu sebiji hiris. ke. Jangan nak menghabiskan. Ya, yang Kubis selebihnya bolehlah buat salad. Okey. Sharon, pernahkah kamu masak kubis ini kat rumah? Fatah? Jarang-jarang tapi Saya ada. tak pernah masak kubis ni. Kalau hijau You saya pernah makan tak? Pernah makan. Tapi masa you masih ingat tak? Masa you makan tu apa warna kubis ni? Warna Warna purple purple lah Purple juga. Dia punya sup tu kuah dia pun purple. Purple. betul. Oh, bagusnya maksudnya cara masak tu betul lah. Sebab kemungkinan dia akan jadi hijau. Oh, kalau salah masak lah maksudnya. Tak. Dia berikut dengan pH value tu. Sama ada asid ataupun alkali. Ini dia boleh jadi penunjuk pH. Biasanya di sekolah rendah ke sekolah menengah kita guna apa? Kertas litmus kan? Betul. Tapi kat rumah tu susah nak dapatkan kertas litmus kan. Biasanya dekat makmal sekolah ataupun di yang supplier saja yang ada kertas litmus. Bukan senang kita nak dapatkan. Betul. So kita boleh guna yang kubis ini sebagai penunjuk pH itu. Sama ada benda yang kita uji itu asid ataupun alkali. Apa ciri-ciri bahan yang asid lah? Menghakis. Selain menghakis, taklah semua menghakis. You makan tomato takkan dia menghakis ke? Saya bab sains ni saya menyedar diri. Saya menyedar diri, Sharon. Okay, kita cuba tengok lemon ni. Apa rasa dia? Rasa masam. Masam kan? Asid tu ialah yang rasa dia masam kan? Biasanya asid. Kalau sabun ini dia alkali. So kita tengok kita main sikit. Yang lemon ini, okey. Dah tengok. Lemon. Cuba kita tuang sikit. Ini warna asal lah. Purple tu. Tengok. Dia akan jadi Kalau merah, color pink. Pink pinkish. So ini maksudnya bila dia jadi penunjuk sudahlah. Kalau dia jadi merah, maksud dia ini bersifat asid. Bersifat asid. Kita tengok cuka betul ke tidak? Sebab mungkin kebetulan. Elemen dengan cabbage ini dia jadi merah. Kita tengok. Merah juga. Oh, merah juga. Macam air merah sirap juga. pula. Tapi kita boleh bandingkan. Merah dia berbeza. Merah dia berbeza Kepekatan sikit. colour dia. Kepekatan pH itu. Nilai pH itulah. Berbeza. Ya, Okey. berbeza. So yang ini air sabun. Cuba teka. Apa pula perbezaan warna dia? Neutral. Neutral. Saya rasa macam sirap Bandung. Sirap Bandung. Okey. Rasa neutral. Kita tengok Tedeng. Warna biru. Biru. Biru laut. biru maksudnya alkali. Ni kan ini bersifat alkali. Alkali. Cantik ni colour. Cantik Macam kan? laut biru. Kita kalau tak percaya kita cuba tengok lemon ni ya. Kita campur. Okey. Dia akan jadi maksudnya bila campur air sabun dengan jus lemon ini nilai pH itu kurang daripada 7 sebab lemon ni kuat sangat. Dia masih asid. Masih asid.
So maksudnya peneutralan itu berlaku. Dia masih asid. So air sabun tu dia punya pH itu dekat dengan 7. Taklah setinggi sangat, dia punya keakalian tu tak kuat. So ini boleh jadi berbagai warna lah. Okey. Okey. Cantik kan? Cantik, cantik. Kita boleh tengok. Nanti salah. Kubis. Okey, rasanya selain kubis, okey, kita boleh guna buah, sejenis buah. Cuba teka, apa buah yang boleh jadi penunjuk pH Dia ini? buah-buahan ke buah sayuran, cikgu? Buah-buahan. Buah-buahan. Temikai? You cuba tengok warna dia. Mango. Mango tak? Mangosteen. Anggur ya. Kita Oh, guna anggur. kulit Wow. anggur ya. Kita guna kulit anggur, okey, pun ungu juga kan. So dia punya itu ada boleh jadi penunjuk tu. Kalau Kita blend. purple tu, cikgu? Sebab dia purple juga? Tak. Tak boleh? Dia memang tidak ada bersifat unit dia. asid Ya, lah. dia. Tak, yang ini ialah penunjuk dia. Oh, okey. Okey. Cuba kita tengok kalau akali saya nak minta air itu satu. Okey, kita cuba buka. Okey, ini air ya, memang air. Tidak campur apa-apa. Hati cikgu. Ya, macam mana buka? Slow-slow cikgu. Susah sikit dia nak dibuka. Ada apa yang boleh kita pakaikan? Okay, jadi tadi kita bermain dengan colour lah. Warna-warna ada dan kita melihat kepada kepekatan alkali dan asid tu. Bila kita letak je air jus buah pula sayur. Ya, sebab kalau Apa air ungu ni air dia tengok ni ialah neutral kan. Aha. So warna dia memang warna purple saja. Okey, dia memang warna purple. Dia tak ada sebarang perubahan. Tak ada Dia tak sebarang sebarang perubahan. reaction lah. Okey, kalau tak puas hati lagi campur dengan cuka, kita tengok. Dia akan jadi merah. So maksudnya air minuman kita neutral, dah campur dengan sedikit cuka, dia rasa masam-masam sikitnya. Maksudnya pH pun sudah berubah. Oh, dia terus jadi colour ni. Terus jadi color ini memang sangat cepat. So Cepat, maksudnya kan ada kalanya kalau kita goreng kubis ini dengan telur, okey, bila dah terkena dengan telur putih itu, kubis ini dia akan berubah jadi warna yang biru hijau. Sebab sifat telur putih itu dia bersifat alkali. Dan jangan risau, masih boleh makan. Kira kalau kita masak menggunakan kubis ungu ni kan cikgu, colour dia boleh berubah mengikut Ya, bahan boleh yang kita berubah. campurkan. Ya. Menarik. Adakah semakin masam yang sesuatu yang kita tikam kita Bahaya. letak Dia dekat boleh jadi kubis tu? kuning. Oh, dia boleh Ya. dia akan Tapi taklah kita makan makanan yang keasidan dia sangat tinggi. Betul. So dia memang balik-balik pun merah macam itu sajalah. Okey. Nah, adik-adik ni eksperimen kita kan Sharon. Menarik ni. Lepas ni mungkin boleh minta mak cuba beli kubis ungu ini. Lepas tu campur dengan tomato tu, buat sayur campur, tengok apa pula perubahan dia. Lepas tu campur dengan peria, sebab peria bersifat alkali. Masak dengan kubis ini, tengok masak sayur campur tu, apa pula perubahan Warna kubis lah. ini. Tak pernah try ni next. Peria dan kubis. Kubis ni. Kombinasi yang boleh dicuba. Saya tak pernah dicuba. Ataupun tak pernah boleh dicuba. masak sup ke? Okey. Tapi selalunya saya memang lihat ni kalau dekat kedai memang akan makan ini masakan ni akan bertukar kali purple lah kan Sharon. Memang dia selalu purple kalau kita nampak kalau kita masak sendiri ataupun yang dihidangkan. Tapi kan Fatima agak jarang kita nak jumpa kedai yang menghidangkan kubis purple ni. Biasanya kubis yang bercolour hijau selalu. Betul. Sebab ini harga dia tinggi sikit. Dia agak rare sikit. Dia rare dan mahal lah sedikit. Ya. Di sebab itulah. setakat ini sahaja kita punya slot pendidikan sains bersama dengan Cikgu Bong. Terus kekal setia bersama kami selepas ni kerana kita ada perkongsian dan kupasan yang menarik khas untuk anda semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami berdua dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Tadi Fatah, sebentar tadi kita dah selesai slot pendidikan sains bersama Cikgu Bong. Jadi hari ini kita akan kupaskan dengan sedikit perkongsian. Tahukah anda? Tahukah Fatah? Fatah mesti dah tahu dah. Hari ini merupakan hari yang istimewa untuk para wanita yang bergelar isteri. Yang bergelar isteri tau, bukan yang bergelar adik kakak macam-macam. Tak boleh, dia mesti isteri. Kerana hari ini merupakan National Wife Appreciation Day yang disambut pada hari Ahad yang ketiga dalam bulan September setiap tahun, dan pada tahun ini jatuh pada hari ini iaitu 19 September untuk memberi peluang kepada pasangan menghargai dan memperingati betapa pentingnya isteri dan kehidupan mereka. Dan National Wife Appreciation Day ini diterima pada tahun 2016, dan walaupun pada tahun tersebut ia belum diiktiraf secara rasmi, tetapi sejak daripada tahun itu ia telah menjadi terkenal dan mendapat sambutan daripada semua pasangan dalam negara dan di seluruh dunia untuk menyambut Hari National Wife Appreciation Day ini, Fatah. Bestnya. Tapi malangnya untuk kita berdua, kita tidak ada, saya tidak ada isteri dan anda tidak bersuami lagi, Sharon. Fatah, maknanya tak apa, kita berdua menghargai sesama sendiri. Betul. Jadi kita dua boleh memberi bunga menghargai selepas Betul ini, tu. Fatah. Sebenarnya kan, Sharon, kalau bercakap mengenai hubungan antara suami dan isteri ni, dia sebenarnya memerlukan keseimbangan tau. Setiap hari suami dan isteri ni dia selalu melakukan perkara kadang-kadang tanpa berfikir, dengan kerja yang banyak dan tanggungjawab yang berbeza yang menghalang mereka untuk ada satu momen untuk menghargai diri mereka masing-masing. Jadi Wife Appreciation Day ni adalah hari yang memberikan cara untuk mengingatkan suami untuk menunjukkan sedikit. Kalau tak dapat sedikit, kena banyak lagi. Nanti isteri marah. Sedikit penghargaan kepada isteri mereka. Perayaan khusus ini meluangkan masa untuk pasangan yang tidak mempunyai anak sebenarnya, Sharon. Saya tambahkan sedikit, dan tidak setiap wanita ini adalah ibu, baik secara kebetulan ataupun secara pilihan, ya. Oleh kerana begitu, banyak aktiviti yang meraihkan keluarga dengan anak-anak. Tapi hari ini merupakan hari bagi mereka yang bergelar isteri. Khas untuk isteri sahaja. Betul. Jadi saya kira ini hari yang cukup tepat untuk diraihkan kerana hari ini kita boleh katakan semua orang tidak bekerja. Betul. Jadi ada masa yang boleh digunakan bersama pasangan suami isteri itu untuk meluangkan masa bersama. Seperti yang Fatah kongsikan tadi, suami isteri ni sentiasa sibuk dengan urusan kerjaya masing-masing. Tiada masa untuk momen bersama. Sebenarnya Fatah, momen bersama tu perlu ada. Betul. Walaupun dah berkahwin bertahun-tahun, dia perlu sentiasa ada momen bersama supaya suasana rasa macam baru bercinta tu sentiasa ada. Itulah hakikatnya penghargaan ini, Kak Sharon. Kalau bercakap pada itu, hakikatnya penghargaan ni dia adalah sama saja macam kebahagiaan. Terlalu abstrak dan terlalu, orang cakap, terlalu global lah untuk didefinisikan. Ada yang beranggapan pemberian hadiah, kad, jambangan bunga pada hari-hari istimewa adalah satu penghargaan. Bila hari istimewa je berlalu begitu saja, sudah hilanglah rasa cinta tu. Itu yang membuatkan kadang-kadang kita macam terlupalah sedikit untuk meraihkan sang kekasih kita tunjukkan. ni. Tapi kalau saya kata Fatah, sebagai wanita saya sukalah pada hari istimewa saya diberikan hadiah. Tak semestinya hadiah itu berupa hadiah yang mahal ataupun hadiah yang mewah. Cukuplah sepotong kek yang kecil pun dah mengembirakan hati saya, Fatah. Sekuntum bunga pun yang dia petik tepi jalan pun jadilah, Fatah. Dia bila kita dapat bunga, pemberian daripada orang tu, walaupun murah ke apa, tapi kita tahu keikhlasan dia tu yang penting, Fatah. Macam Fatah sendiri suka tak? Saya cukuplah pada siapa jodoh saya nanti, cukuplah dengan hanya mendoakan kesejahteraan saya. Gitu. Klasik lah Fatah ni, jenis klasik. Jadi maintenance tak begitu mahal lah sebab tak minta barang. Saya tak minta mahal-mahal. Saya okey-okey saja. Kita tengok pada kemampuan kita. Dan secara ringkasnya, Sharon, saya juga ingin memberitahu dan menyeru kepada semua individu, tak kira lah suami, isteri, pasangan kekasih ke, jangan cakap je kita. Kalau kita ni dalam satu hubungan, kita jangan meletakkan sesuatu harapan yang tinggi kepada pasangan kita. Kita kena terima mereka dengan seadanya. Dan apabila
kita mampu untuk menerima, mendisiplinkan diri kita dengan prinsip ini, percayalah anda akan merasakan diri anda itu dihargai. Walaupun ada hari itu anda sibuk, tetapi anda akan merasa dihargai tu, Sharon. Betul tu. Kita hubungan suami isteri ni saya boleh katakan kita menerima kelemahan dan kekurangan pasangan masing-masing. Jangan kita rasa kita ni tak ada kekurangan. Tapi mungkin pasangan kita dapat menerima kita jadi dia okey. Bila kita tak dapat menerima kelemahan dia, kita rasa stres. Kadang-kadang kita ni bukan saja daripada hubungan suami isteri, dari segi hubungan persahabatan. Mungkin kita rasa kita ni okey, tapi mungkin kawan kita menganggap kita ni mungkin ada annoying sikit. Tapi dia dapat terima. Jadi kita pun perlu begitulah dengan rakan-rakan kita. Mengisi kekosongan mengisi kelemahan mereka, mereka mengisi kelemahan kita. Macam itulah. Dia saling melengkapi di antara satu dengan lain. Sebenarnya istimewa juga hari ini kerana apabila kita kata disambut pada hari Ahad, ini bermakna satu hari ini kebanyakan suami isteri berambil cuti. Kira cutilah sebab di Malaysia memang hari Ahad kebanyakan cuti. Kecuali bagi ada yang bekerja shift mungkin terpaksa bekerja lah. Tapi kebanyakan rata-rata memang bercuti. Jadi hari ini tak perlulah sediakan barang-barang yang mahal ataupun juadah mahal. Anda boleh melayan isteri anda seperti permaisuri di rumah. Lakukan kerja rumah, settlekan untuk isteri itu. Itu pun cukup pembelian saya itu. Suka. Tak masak untuk mahal. isteri. Jadi pada hari ini, special hari ini, isteri jadi ratu. Jadi maharani kat rumah lah. Tak payah buat apa-apa kan. Macam saya suka, saya sentiasa ingat quotes ni daripada seorang ni. Dia cakap, if I treat you like a queen, you need to treat me like a king. Ya, itu betul. Saya setuju. Win-win situation. Kita tak boleh, kalau kita macam berpasangan ni, kita tak boleh, I kena treat you macam queen, you treat I macam kuli you. Tak boleh macam tu. Itu punca pergaduhan sebenarnya. Kan, Sharon? Dia mesti ada saling toleransi dalam hubungan itu. You give what you give, you get back. Yes, macam betul. itulah kan. Kalau kita nak kita dilayani seperti itu, bermakna orang itu pun nak dilayani seperti itu juga. Dia sama-sama mengharungi rumah tangga ini dengan sikap toleransi, sikap terbuka. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni di mana kita lihat Fatah rata-rata isteri memang bekerja. Jadi beban tugas tu agak terbeban sikit sebab apabila kembali ke rumah dia perlu menguruskan hal rumah tangga seperti memasak, membasuh baju, mengemas dan menguruskan anak. Jadi dia perlu kerjasama daripada suami untuk meringankan beban dia. Jadi kalau isteri tengah masak, suami boleh menjaga anak ataupun boleh mencuci baju ataupun boleh melipat baju. Tapi saya rasa kebanyakan wanita ni melipat baju itu adalah problem yang terbesar, Fatah. Sebab saya ada baca dalam sosial, kebanyakan wanita mengadu dalam urusan rumah tangga yang paling leceh sikitlah adalah melipat pakaian. Ya ke? Tapi saya selalu tengok mak saya macam laju je melipat baju. Macam Fatah ni macam mana? Pakaian saya kebanyakan yang menggunakan hanger. Saya memang kalau dekat rumah saya tu, saya nak tujukan kepada mak saya terima kasih kerana melipat baju dan mencuci baju saya. Ni tak boleh, ni anak mak ni. Tak boleh ni, tak boleh ni. Saya memang anak mak, awal saya cakap. Memang mak saya, kalau saya habis balik kerja memang dia akan basuh untuk saya, dia akan lipat baju untuk saya. Itulah. Selain daripada sang isteri, sang suami saja yang perlu menghargai itu, anak-anak macam kita ni kan Sharon, kita pun perlu menghargai pengorbanan ibu kita. Bukan hari-hari ibu, bukan hari istimewa. Setiap hari kita kena menghargai mereka ni kerana kalau tidak mereka, siapa lagi? Betul. Kita tak akan berdiri sampai sekarang ni kan Sharon? Betul. Saya setuju apabila anak kecil ni, Fatah dari kecil, kita patut terapkan mereka cara untuk menguruskan rumah. Betul. Macam mencuci baju sendiri, benda-benda yang simple lah. Mungkin untuk memasak tu belum sampai tahapnya kalau masa untuk kanak-kanak peringkat umur dalam 6-7 tahun. Tapi benda seperti membasuh pakaian tu saya rasa boleh diajar. Sebab dia tidak melibatkan sebarang benda tajam. Kalau masak tu dia kena berhadapan dengan api, agak bahayalah dengan pisau semua. Tapi kalau mengemas rumah, menyapu, saya rasa boleh diterapkan semasa anak-anak masih kecil lagi. Supaya dia dah terbiasa dengan tabiat itu, supaya dia merasakan bahawa kerja rumah bukan perempuan saja buat. Bukan begitu. Dia sama rata. Laki perempuan sama-sama. Betul tu Sharon. Saya setuju dengan hidup Sharon. Mana tak? Jadi kita akan bersambung sekejap tadi lagi. Nak mengupas pasal Wife Appreciation Day ni banyak sebenarnya. Jadi jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, selamat kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Sharon. Bersama dengan saya Sharon. Tiba rindu ni. Rindu sangat kat saya. Nampak sangatlah rindu. Bersama dengan saya Fatah. Ya, dan juga saya Sharon Kezia. Kami masih lagi mengupas mengenai wife appreciation dia ataupun dalam bahasa Melayunya hari menghargai isteri. Betul tu. Dan saya mungkin ada setengah orang ni kan Sharon, mereka berpendapat buat apalah nak ucapkan ucapan terima kasih sedangkan semua yang dilakukan itu adalah tanggungjawab. Ini tak puas hati dan tugas yang telah termaktub. Ya. Okay. Saya akui ianya adalah tanggungjawab tapi tak terfikir ke anda penonton-penonton dan Sharon kan apabila kita membiasakan diri kita dengan perkara-perkara sekecil, sekelumit dengan ucapan terima kasih ni sebenarnya anda akan dapat melakukan perhargaan yang secara tidak langsung sebenarnya dalam bentuk yang lebih besar, yang lebih terpahat di dalam hati. Bukan sekadar kita nak memberi sekuntum bunga mawar merah saja. Dengan ucapan terima kasih itu setiap hari pun itu dah rasa macam faham tak kita rasa rasa tu? dihargai Betul. lah sebab kita tahu maknanya orang perasan apa yang kita lakukan untuk Betul. mereka. Dan juga di sini National Health Women telah melakukan survei dan mendapati antara hadiah ataupun cederhati yang diinginkan oleh wanita pada hari istimewa ini adalah mendapatkan rawatan di spa ataupun butik kecantikan ataupun mandi menggunakan minyak yang ada aromaterapi, mendapatkan masas, mendapatkan khidmat daripada masas dan juga handbag. Fatah, kena ingat ni Fatah untuk masa akan datang. Dia nak handbag, kasut, barang kemas. Itulah itu perempuan. antaranya. Itulah perempuan. Kita tahu macam mana gerak perempuan sebenarnya. Bila bercakap mengenai hadiah ni, saya tak risaulah untuk memilih barangan perempuan. Cuma saya risau apabila untuk pilihan colour. Ada setengah orang perempuan dia suka colour yang terang, yang orang cakap yang menarik, yang lain daripada yang lain. Ada seseorang ni suka yang biasa-biasa saja. Jadi kita kena ikut cita rasa isteri kita sendiri. Kalau boleh, dah nama suami isteri tu Fatah dah tinggal lama tu, saya rasa dia tahulah apa warna kegemaran isteri dia, apa yang ingin isteri dia inginkan. Mungkin sebelum tu isteri dia ada bagi hint 2-3 bulan sebelum tu kan. Cantiklah handbag tu kan. Rasa macam nak beli. Tu maknanya dia bagi hint. Okey, faham. Jangan itulah ignore hint tersebut. Jadi suami-suami dekat luar sana, kalau isteri dah bagi hint tu, tolonglah. Tolong buat sesuatu sebelum isteri menjadi sang harimau nanti. Baik buat. Kita faham beban kehidupan sekarang di mana suami dan isteri saling melengkapi, di mana dari sudut ekonominya memang perlu sedikit bantuan dengan kita tahu keadaan pandemik, di mana kewangan itu menjadi faktor utama yang terjejas dan juga perlukan kewangan daripada suami isteri itu untuk dikongsi bersama. Betul. Sokongan antara satu sama lain itu adalah satu orang cakap satu step yang ke hadapan untuk mengukuhkan lagi kita punya hubungan itu. Justru itu kalau boleh saya nak tambah sikit cara-cara untuk mengeratkan, mengetatkan hubungan ini dengan melakukan aktiviti bersama dengan si sang isteri ni. Carilah aktiviti yang boleh dilakukan bersama di waktu lapang anda berdua. Sebagai contohnya menonton movie. Walaupun program kita ni saya rasa belum buka lagi hari ini, mungkin boleh buat kat rumah. Tayang saja, buka TV. Tiap Fatah kongsikan tu perlu menonton movie bersama isteri tu. Anak itu kalau boleh mintalah tolong ibu ke ataupun kawan jaga sekejap aja. Betul. Supaya suami isteri tu ada momen yang itu hanya untuk khas untuk berdua saja kan. Tak perlu sehari kan Fatah. Betul. Kalau kita faham tiada siapa yang dapat mengasuh pada tiada orang yang lapangan untuk mengasuh anak, tak apa. Mungkin dia minta tolong jiran sekejap. Jiran yang dipercayai lah. Betul tu. 1 jam atau setengah jam. Betul lah. Momen romantik tu Fatah. Betul tu. Sebab bila kita membuat aktiviti bersama macam ni, berdua-duaan, dia bukan ramai-ramai. Dia sebenarnya secara tidak langsung dia mengeratkan lagi silaturahim tu. Macam kita berdua lah Fatah.
Mungkinlah. Yang kedua ni kena jujur dalam perhubungan. Jujur ni, sikap jujur ini sangat-sangat penting ya Sharon. Ini adalah salah satu sikap di antara sikap yang sangat penting dalam sesuatu perhubungan. Tanpa kejujuran, perhubungan yang dibina ni mudah goyah ya. Jadi jangan sesekali menipu pasangan kita selepas menipu dah pada sesuatu yang kita rasa kita takut nak bagi tahu. Bagi tahu saja. Ada juga sekarang kita perlu menipu untuk benda yang baik. Macam lebih baik dia tak tahu daripada dia tahu nanti hati dia terluka. Bagaimana tu Fatah? Kalau macam saya tak menyarankan itu sebab kalau saya lebih rela dia tahu, dia terluka dahulu daripada lambat laun dia tahu tanpa kita beritahu dia. Betul, saya pun lebih suka jenis yang macam tu sebab saya jenis straightforward Fatah. Betul. Saya jenis kalau ada orang tu tak puas hati dengan saya, tolong cakap depan. Jangan cakap belakang. Dia puja tu. Yang ketiga, of course kita memberikan layanan yang terbaik. Berikan layanan untuk hari ini bagi yang bukan 100% tapi 300% layanan terbaik kepada pasangan kita seperti masa-masa mula-mula kita cinta, mula-mula dating kan. Mula-mula dating macam mana kan Sharon? Mula-mula dating bukan main romantik kan? Sampai malam bertelefon, bergayut. Betul. You letaklah dulu. Bergayut, bergaduh ni siapa letak telefon dulu ni Fatah. Kan, betul kan? Itulah kalau boleh diimbaukan kembali kenangan-kenangan. Semarakkan lagi rasa cinta tu masa zaman muda tu sehingga ke hari ini. Betul tu, hari Sharon. ini adalah satu hari sahaja yang special. Betul tu. Dan juga ingat tarikh penting. Tarikh bercinta, tarikh perkahwinan, tarikh anniversary anda. Manusia ni dia akan merasa, dia ada satu sifat ya Sharon. Kita manusia ni kita akan merasa lagi dihargai jika kita ingat berkaitan dengan tarikh penting buat diri seseorang itu. Sebagai contohnya tarikh lahir. Saya kalau orang ingat tarikh lahir saya akan rasa dia ni memang fokus hidup dia untuk saya ke? Macam tu. Bila sang isteri dapat macam sang suami tu memberitahu tarikh-tarikh penting, dia akan macam to boost up the love. Gitu. Daripada peminat Fatah, take note anda perlu tahu tarikh lahir Fatah. Baru dia rasa dihargai. Betul tu. Tapi kan Fatah, ada juga setengah lelaki dia kata macam tak perlulah ingat tarikh-tarikh, bukannya penting pun asalkan saya sayangkan awak. Macam tu Fatah. Yang itu saya tak berani cakap tapi itu ada tak dalam kalangan kawan Fatah macam tu? Mungkin ada yang saya tak perasan tapi apa yang boleh saya cakap itu adalah bergantung kepada kita sendiri. Kalau kita mencintai seseorang, tu macam dah Dr. Love pula ni. Berpijana Fatah pagi ni. Tak, tapi macam kalau kita memang mencintai seseorang itu, kita perlu mengingat, kita perlu ambil tahu apa yang mereka nak, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasai itu. Sebab at the end of the day kita akan hidup bersama dengan dia. Macam tu. Siapa yang dengan saya memang beruntung. Saya sekurang-kurangnya makanan kegemaran lah. Takkan tak tahu kan Fatah. Pasangan dah lama berkahwin, sebenarnya suami isteri dia mesti tahu apa makanan yang dia suka, apakah jenis pakaian style yang disukai, apakah jenis handbag ataupun saiz kasut. Itu benda-benda basic lah yang perlu diketahui. Sebab kalau kita lihat ibu ni, dia boleh tahu saiz kasut. Kalau 4 orang anak tu Fatah, 4 ibu boleh ingat saiz kasut dia. Kalau sang suami takkan seorang saja tak boleh tahu. Tapi kalau 4 bini saya tak tahulah nak cakap macam mana. Dia tak boleh Fatah. Nanti ada netizen yang tak puas hati ni. Sensitif 4 bini ni. Tapi apa-apa pun itu melihat kepada kemampuan masing-masing. Betul. Saya pun orang cakap itulah. Kita melihat kepada kita pun tak boleh nak kata apa. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Betul. Jika selagi kita ada usaha untuk melakukan mampu untuk memberi seseorang itu kehidupan yang sempurna, why not? Betul kan? Jadi jangan ambil terlalu mudahlah di dalam melahirkan peragaan kepada pasangan, kerana penghargaan adalah cara untuk kita meluahkan rasa sayang. Jika pasangan anda sedar betapa anda menghargai diri ini, tak perlu lagi ada ucapan cinta sepanjang masa. Sebenarnya Sharon, walaupun nampak remehkan perkara penghargaan ini, tapi sebenarnya ia memberi impak yang besar sebenarnya pada pasangan kita. Bukanlah wang ringgit yang dipandang semata-mata, tapi hanya sedikit saja ataupun sekelumit saja penghargaan yang pasangan kita dambakan, yang mampu memberikan kita
Kebahagiaan. Jadi kita rasa dihargai apabila walaupun seperti yang Fatah kongsikan tak perlu wang ringgit, tapi mereka boleh menunjukkan kasih sayang tersebut, kesetiaan tersebut dengan perbuatan mereka, Fatah. Banyak cara saling melengkapi, saling bantu-membantu, saling mendorong dan menyokong di antara satu dengan lain. Itu sudah mencukupi bagi setiap pasangan. Betul tu. Jadi setakat ini saja coretan-coretan manis saya dan Sharon. Jadi jika ada sebarang cadangan ataupun kritikan ataupun you guys nak kami kupas apa, boleh saja DM kami di Sejahtera Asia ataupun Facebook rasmi TVS. Jadi saya Fatah Burhanuddin, saya Sharon Kezia. Daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.